Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari mulia kita ditemukan menjalin ukhuwah mengikat hati. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah beri ruang dan kesempatan kepada kita untuk bertemu hari ini, berhimpun dalam satu majlis ilmu insya-Allah yang disiarkan secara langsung dalam channel YouTube MGKK Sabak Bernam dan Facebook MGKK Sabak Bernam. Okey, program apa tu? Program siri pembangunan profesionalisme Tausiah Saidul Ayyam dan Hataf, iaitu Halaqah Tafaqquh Fiddin peringkat daerah Sabak Bernam. Alhamdulillah, program ini dianjurkan dengan kerjasama Unit Hal Ehwal Murid dan Unit Pendidikan Islam PPD Sabak Bernam Selangor. Sihat semua ya, insya-Allah, alhamdulillah ya. Jadi terima kasih kepada teknikal yang bertugas hari ini, juga para jemputan yang telah dijemput, juga tidak dilupakan kepada semua penonton-penonton setia Tausiah Saidul Ayyam. Okey, hari ni kita dah buat apa ya di Saidul Ayyam ini? InsyaAllah semuanya perkara yang baik-baik untuk memberi manfaat ataupun memberi manfaat yang lebih lah kepada yang digelar kepada hari yang terbaik ini, insyaAllah. Okey, jangan lupa isi link dan cabutan bertuah. Kita nak tengok siapa yang bertuah hari ini, dan juga share kepada kawan-kawan tentang program hari ini. Semoga kita semua mendapat kebaikan dalam membina generasi, insya-Allah. Okey, jadi saya ingin berpantun lagi hari ini. Syukur dipanjatkan kehadrat ilahi, limpahan nikmat yang tidak terperi. Di Saidul Ayyam masa diisi selawat dan zikir, tidak lupa surah Kahfi. Ya, insya-Allah hari ini kita akan isi hari ini dengan pembacaan surah Kahfi, 10 ayat surah Kahfi dan tausiah. Bukan saya yang baca, bukan saya yang memberi tausiah hari ini. Jadi saya menjemput yang pertama, pembaca surah Kahfi kita hari ini, adik Nurul Ifah Aliyah binti Muhammad Razali. Okey Ifah, sihat Ifah ya? Sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Murid tahun 6 daripada Sekolah Kebangsaan Batu 38 ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Tausiah Saidul Ayyam bukan saja manfaat kepada guru, malah cuba menampilkan murid atau pelajar untuk sama-sama berlumba berbuat kebaikan, juga untuk membina karakter yang baik, insya-Allah ya. Dan jemputan khas kita hari ini iaitu Syekhul Maqari Ustaz Uzman bin Hamzah ya, Pengetua Mahat Tafiz Ismail Puncak Alam. Jauh Ustaz ya, datang ke Sabak Bernam. Sihat Ustaz? Sihat alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tak payah berjalan ke mana tapi kita dapat bertemu insya-Allah dalam satu medan untuk sama-sama kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ya. Okey, jadi kita akan mulakan tausiah kita hari ini dengan bacaan surah Kahfi. Semua penonton-penonton dah bersedia? Okey, adik Ifah dah bersedia? Okey, buka mic. Ya, alhamdulillah. Okey, dipersilakan kepada adik Ifah untuk memulakan bacaan surah Kahfi. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا
اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada adik Nurul Ifah Aliyah yang sudi meluangkan masa bersama siri hari ini, ya. Terima kasih sekali lagi Ifah Aliyah. Alhamdulillah bacaan yang bagus dan selamat meneruskan PDPR Aliyah, ya. Belajar rajin-rajin, insya-Allah Aliyah akan jadi murid yang berjaya dan cemerlang. Terima kasih Aliyah sekali lagi, ya. Okey. Terima kasih, Alhamdulillah, ya, sejuk kita bila mendengar ayat-ayat bacaan suci Al-Quran daripada anak-anak. InsyaAllah ia akan menjadi pendorong kepada kita untuk terus meneruskan bacaan, ya. Bukan sahaja di siri ini hanya 10 ayat saja, insyaAllah kita akan teruskan bacaan di rumah sehingga akhirnya surah Kahfi, ya. Jadi hari ini Ustaz, ya, Alhamdulillah tadi kita dah tampilkan seorang pelajar yang baca Al-Quran itu pun kita dah rasa sejuk, dah rasa seronok dah, ya, insya-Allah, ya. Jadi hari ini perkongsian kita adalah berkenaan tentang adab dulu baru ilmu. Biasanya ya Ustaz, kalau misalnya seorang ibu ataupun seorang ayah tu, kalau misalnya ada baby tu, dia mula-mula dia nak beli ABC, buku-buku, kan, nak ajar anak ni dengan supaya cepat pandai. Ya, tapi Ustaz nak membicarakan hari ini adab dulu baru ilmu. Kenapa tu Ustaz? Boleh Ustaz teruskan pencerahan untuk semua penonton-penonton tausiah hari ini. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Nurul Yakin, dan juga adik Nurul Ifah. Hari ini ada Nuraini, ada dua Nur. Alhamdulillah. Asal dua cahaya begini. Jadi bercahaya hari ini. Dua cahaya begini. Jadi juga penonton-penonton, saya tak dapat nak tahu siapa yang bersama dengan kita cara maya ni, kan, dalam program tausiah Sayyidul Ayyam. Jadi sebelum saya nak jawab soalan Nurul Yakin ni, saya nak buat mukadimah dulu. Kenapa saya memilih ataupun mau membicarakan tajuk ini, adab dulu baru ilmu. Ya. Ini sebenarnya ada kaitan dengan ma'had kita, Ma'had Tafiq Ismail, yang dia berada di puncak alam. Jadi di antara kita punya ma'had ada visi, ada misi, dan ada manhaj, metod pendidikan dia. Dalam metod pendidikan tu saya bacakan supaya ini bukan nak panjang sini, pendek ya, sebab kita ada masa di hujung, kan. Manhaj pendidikan Ma'had Tafiq Ismail adalah apa manhaj dia? Melakukan islah berterusan kepada pendidik dan anak didik. Jadi islah itu berterusan. Dengan bersama-sama bermujahadah. Sama mujahadah. Mendidik nafsu ke peringkat nafsu kamilah. Ya, ini memang kita punya pandangan jauh pengurusi kita, Tan Sri Razali. Dia nak kita guru dididik, murid juga dididik.
Didik nafsu sampai ke peringkat nafsu kamilah. Melalui penerapan adab dulu baru ilmu. Ini yang saya ikut kat sini. Ya. Kita terapkan adab dulu baru ilmu. Bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sumberkan ke Quran dan Sunnah. Mencontohi para sahabat dan wali-wali kekasih Allah. Ya, kita nak ada elemen kesufian dalam pendidikan kita. Mengamalkan konsep ilmu sepanjang hayat. Ya. Pelajar-pelajar kita yang dah habis SPM pun kita panggil datang. Tasik Quran balik, hadis balik. Ilmu sepanjang hayat. Memahami dan mengamalkan Islam yang sebenar. Kita nak Islam diamalkan dengan betul. Dan ihtimam, prihatin, peka dengan Islam dan umat Islam sehingga sanggup mempertahan dan berkorban untuk Islam. Ya, daripada manhaj pendidikan kita inilah ada perkataan adab dulu baru ilmu. Ini merupakan hadiah pengurusi kita, Tan Sri Razali, supaya kita mau adab dulu baru ilmu. Jadi mula-mula saya fikir juga selalunya kita kena cari ilmu dulu. Dengan orang berilmu akan beradab. Rupanya bila kita kaji benar, ulama-ulama salaf dulu, ulama-ulama yang di kalangan sahabat dan juga para tabi'in dulu, mereka mengutamakan adab. Ada yang belajar 20-30 tahun untuk adab dulu, baru dia belajar ilmu. Kita terbalik dan sekarang pun adab dah tak belajar dah. Saya dulu masa belajar JAIS tu, saya sekolah rendah JAIS, memang ada belajar adab, adab makan, adab jalan, adab tidur, semua ada. Sekarang dah macam tak ada dia tidak menjadi satu subjek yang besar mengenai adab. Jadi kita tak kurang adab sekarang ni. Bahasa lembutnya kalau kurang adab, bahasa lembutnya kurang ajar. Itu bahasa lembut. Astagfirullahaladzim. Itu bahasa lembutnya lah. Allah. Kenapa adab dulu baru ilmu? Saya baru nak jawab soalan. Okey. Pertama, adab itu ada, agama itu adalah adab. Sebab itu perkataan kita inna dina indallahil Islam. Ad-din tu bukan makna agama. Agama macam Hindu, Buddha, kan nak sembahyang pergi gereja, pergi kuil. Itu dia agama. Tapi kita tak agama ni bahasa Sanskerta. Jadi kita ni adab. Adab ni daripada mana? Kita ambil daripada ad-din. Ad-din tu apa dia? Ad-din bukannya agama. Agama hanya mengajar ibadat ritual saja. Tetapi agama adalah ad-din, iaitu cara hidup. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama atau ad-din di sisi Allah ialah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku tercukupkan, aku tersempurnakan buat kamu agama kamu. Atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan buat kamu nikmatku. Wa raditu lakum Islam adilah, dan aku redha Islam sebagai agama. Jadi agama itu adalah ad-din. Ad-din itu adalah agama yang kita takrifkan agama, tapi agama bukan bahasa yang tepat untuk menterjemahkan ad-din, dan di situlah ad-din itu ada adab. Jika tidak ada adab, maka tidak sempurna agama seseorang itu. Tak sempurna. Dan agama kita, intipati kepada agama kita paling kurang pertama, ma'rifatullah, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adab. Yang ketiga adalah kebijaksanaan ataupun ilmu. Saya susun ma'rifatullah, kenal Tuhan, akidah kita. Kemudian adab. Adab tu ialah jiwa yang murni berlandaskan sifat-sifat mahmudah, itu dia adab. Dan ketiganya adalah barulah ilmu, kebijaksanaan ilmu. Jadi berdasarkan kalau susunan yang saya susun ini, ilmu kemudian, adab dulu. Sebab kita wajib mendahului adab. Adab mendahului ilmu. Apa sebab? Mereka yang mendahulukan ilmu daripada adab, kalau dia terbalik, didahulukan ilmu dulu baru adab, maka dia akan menjadi seorang berilmu dan menyampaikan ilmu tanpa adab. Kalau dia ada ilmu, adab kemudian, maka dia menyampaikan ilmu tanpa adab. Dan ini mudah. Semua orang boleh baca skrip, kemudian dia boleh sampaikan. Tengok pelakon-pelakon filem tu. Kadang-kadang lebih warak daripada Tok Alim, lebih warak daripada Tok K lagi. Sebab dia baca.
dia hafal skrip. Saya pun pakai skrip. Tok Guru apa? Pelakon filem tu tak pakai skrip. Dia dah hafal dah. Dia boleh sampaikan ilmu. Tapi tidak beradab. Kita tak nak begitu. Sebab itu adab dulu. Kalau orang tak ada adab, dia sampaikan ilmu tanpa beradab. Maka ilmu seperti ini membinasakan diri dia dan membinasakan orang ramai. Sebab banyak ayat Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Besar ke muka Allah kau cakap benda yang kau tak buat. Atamuruna an-nasa bil birri, kau suruh manusia buat baik. Wa tansawna anfusakum, kau lupa diri kau. Kau ajar orang baik tapi kau tak beradab. Antum tatluna kitab sedangkan kau baca kitab. Allah murka banyak ayat-ayat seperti ini dalam hadis, apatah lagi orang yang berilmu tapi tidak beradab. Jadi sebelum saya lupa, ada dalam hadis, saya tak bacakan pendek supaya menjimatkan masa. Ada 3 golongan dekat akhirat, dia kat dunia buat baik, tiba-tiba Allah masuk ke dalam neraka. Yang pertama ialah orang alim. Itu pun kita gerun lah. Saya lebih-lebih lagi saya banyak cakap kan. Tiba-tiba Allah masuk ke dalam neraka. Ya Allah, aku dulu Tok Kiai, aku dulu Ustaz, aku dulu Tok Guru. Bila aku ceramah semua beribu-ribu orang dengar. Kalau Alamaya ni banyak follower dia semua kan. Tetapi kenapa kau masukkan aku ke dalam neraka ya Allah? Allah kata, kau dulu betul kau mengajar. Tapi bukan kerana aku. Kau mengajar kerana orang panggil kau alim, hebat, tokoh. Maka sebab itulah kau dah dapat dah tu kat dunia. Kau masuk dalam neraka sekarang, kata Allah SWT. Yang kedua orang qari. Qari baca Quran, bila dibaca Quran dengan taranum tu, Masya Allah, mafta'alai. Ya Allah. Azim. Kita mencari ilmu azim. Tiba-tiba dekat akhirat, Allah masukkan ke dalam neraka. Ya Allah, aku dulu baca Quran, menangis orang, menitik mata orang. Orang puji aku. Maka kata Allah, betul, kau dah dapat dah semua tu. Tapi masuk neraka sekarang. Ada satu lagi. Orang syahid. Berperang ni pada jalan Allah. Syahid ni perang, bukan syahid akhirat. Syahid akhirat macam mati terbunuh, mati beranak. Ini mati pada jalan Allah, berperang. Mati dia. Dunia menganggap dia syahid. Tidak dimandikan, tidak dikapankan, tidak dimandikan, tidak disemayangkan, ditanam gitu je. Kerana dia syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, jangan sangka orang mati pada Allah itu mati. Bahkan dia hidup si Allah SWT. Kemudian Allah masukkan dalam neraka. Ya Allah, kenapa kau? Aku dulu mati berperang. Banyak yang aku bunuh dan akhirnya aku terkorban syahid pada jalan engkau. Patutnya syurga lah. Allah kata dah. Sebab engkau dulu berperang bukan kerana aku. Engkau nak dapat gelar pahlawan, pendekar, tokoh, dapat pangkat ni. Maka engkau dah dapat dah. Pastikan engkau masuk dalam neraka. Ini sebab apa? Sebab kita tidak memilihkan, tidak menentukan tentang adab. Okey, saya nak teruskan kepada poin, iaitu kalaulah mereka tidak beradab, maka keburukannya. Ini saya cerita. Pertama ialah, puan-puan je saya kasih. Pertama, mereka tiada adab dalam perkara khilaf. Kalau mereka berdebat, bila mereka berbincang, memberi pendapat, mereka tak ada adab. Mereka akan naik emosi dia. Dia seorang je betul, orang lain semua tak betul. Ini pertama. Okay. Yang kedua, mereka tiada adab dalam perkara yang mereka jahil. Dah lah tak tahu, tapi belagak tahu. Ini bila orang tak ada adab. Banyak orang macam tu kan, bila dia dah ada PhD, semua bidang dia boleh teroka. Semua dia boleh cakap. Dia PhD sains je, tapi boleh juga cakap soal agama contohnya. Dia PhD agama tapi boleh cakap semua perkara, semua alam dunia. Dunia angkasa laut, angkasa lepas, semua dia boleh cakap. Ini dia. Yang ketiga, mereka tiada adab dengan para ulama. Tak hormat ulama. Kerana Syafi'i pun dikatakan Syafi'i tak reti hadis, Syafi'i jahil. Ini tak ada adab.
Dan guru-guru, ini kita tekan kepada anak murid kita, mesti beradab dengan guru. Man 'allamani harfan sirtu lahu abdan. Siapa ajar aku satu huruf, aku jadi hamba pada dia. Kalau ustaz saya dulu dekat Darjah 1 dulu tak ajar alif sampai ya, sampai sekarang saya tak jadi ustaz. Kalau guru saya tak ajar A hingga Z, sampai sekarang saya tak reti nak baca. Memang guru tu lekeh je. Aku lagi tinggi daripada dia sekarang. Tapi tanpa dia, kita tak jadi seperti kita hari ni. Itu adab. Kemudian, dan kalau mereka tak ada adab, mudah saja menghukum hal yang mereka tidak sahih maklumat. Ya. Apa saja keluar dekat FB, terus diedarkan, terus di-sharekan. Ini masalah, tak ada adab. Kemudian mereka tidak ada adab melihat sesuatu hal pada banyak sisi atau pendapat. Dia tak nak terbuka fikiran. Pendapat dia je yang betul. Jadi dia tidak melihat pendapat yang lain, sehingga akhirnya dia zalim dalam menentukan sesuatu, tak adil dalam memutuskan sesuatu, membawa kepada fitnah yang buruk dan sampai membelaga-lagakan sama manusia. Seterusnya, mereka tidak ada adab akan mengkritik atau menegur sesuatu yang mereka tidak senang. Apa je tak senang dia akan kritik. Dia tak nilai dulu betul ke tak betul. Kemudian mereka yang tiada adab dalam menyampaikan ilmu hingga tak peduli siapa dalam majlis, tujuan majlis, ataupun kita macam hari ni kita dalam tausiah ni, program tausiah ayam, maka dia akan ikut sekati dia je lah. Kerana dia syok sendiri, tak ambil peduli apa keperluan orang. Okey, mereka tiada adab pada ilmu mereka sendiri. Kalau dia tiada adab pada ilmu mereka sendiri, mereka tidak beramal dengan ilmu. Ini yang ditakuti. Ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Tanpa buah. Ulama dulu cukup takut kita takut juga, tapi tak takut macam ulama dulu Banyak kita berilmu. Kalau kita catat ni, ambil setelah kertas, tulis apa yang aku tahu, semua aku tahu. Tak cukup satu kertas ke depan belakang. Tetapi kalau tulis pula satu helai kertas, apa yang telah diamal? Tak penuh. Lain pula. Tulis je, sayang 5 waktu. Itu je. Okay. Kemudian mereka yang tak ada adab ni tak akan sandarkan ilmu pada tok guru mereka. Bila ambil ilmu, anggap ilmu dia. Padahal ilmu tu ada sumbernya. Tak sebut langsung tok guru. Ulama-ulama dulu mesti sebut bersedekah Fatihah pada tok guru, baru boleh mengajar. Habis tutup kuliah juga hadiahkan juga pada tok guru. Macam itu Okey, kemudian mereka yang tidak adab dengan Allah hingga ilmu yang ada pada dirinya disandarkan pada dia. Padahal itu ilmu Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu kita sedikit je. Ambil kuku kita celup kat laut. Itulah ilmu yang ada pada kita. Nak dibandingkan dengan ilmu Allah SWT. Kita tak akan berilmu kalau Allah tidak bagi kita ilmu. Tapi kita bila dah ada ilmu, rasa ilmu itu ilmu kita. Kemudian insan yang tak ada adab tadi ni, dia bukan saja tidak beradab dengan ilmu, tapi juga dia akan membawa tidak beradab kepada orang lain. Tak ada beradab, tak pandai menghormati orang lain, tak pandai meletakkan orang pada tempatnya. Nabi mengajar kita letakkan orang pada tempatnya. Okey, saya ingat untuk itu saya serahkan kembali. Okey, saya dah jawab soalan tu. Cikgu Naikil. Terima kasih kepada Ustaz Allahumma salli ala Muhammad. Takut nak jadi cikgu ni Ustaz Takut dengan ilmu kononnya kita nak sampaikan tu banyak-banyak dalam sukatan tu. Tapi berapa banyak yang kita buat. Betul, itu persoalan utama untuk kita, terutamanya kepada guru-guru. Sebelum kita teruskan Ustaz, saya nak baca sikit penonton-penonton yang bersama dengan kita. Nur Ilyana Azmi, ya Allah, betapa pentingnya adab itu, ya Allah. Betul kita ada Cikgu Abdul Muiz Rosli. Okey, lagi kita ada siapa? Kita ada Nur Nadia, kita ada Ustazah Siti Seringatun, Okey, kita ada Cikgu Ahmad Badri bin Abdul Wahid.
Kita ada Izan. Okey, ramai lagi ustaz bersama-sama dengan kita untuk mendengar satu tausiah yang sangat menarik hari ini. Kita ada Umi Sofia ya. Okey, bagi meneruskan tadi ustaz dah sebut dah betapa adab itu penting. Tapi macam mana ustaz nak bina adab? Bantu saya ustaz nak bina adab anak-anak saya, nak bina adab anak-anak murid saya, nak bina adab generasi kita insya-Allah. Silakan ustaz. Ya, adab sangat penting ya. Tapi bercakap soal adab semua orang boleh bercakap. Soal akhlak semua boleh cakap. Tapi bagaimana nak mendidik adab? Pada diri kita lah terutamanya. Dan baru kepada yang lain-lain, kepada anak didik kita. Selaku guru, kita pendidik dan kita ada anak didik. Okay, bagaimana kita nak didik? Saya nak bawa kepada elemen tasawuf ya, sebab elemen lain banyak dah kita jumpa dalam buku-buku, dalam motivasi ya. Macam-macam kita jumpa. Kalau kita nak beradab, saya dah sebut tadi, yang pertama ma'rifatullah, kenal Allah. Kena didik diri supaya kenal Allah. Kita tak mampu nak buat maksiat sebab kita tahu Allah melihat kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana-mana kamu berada. Ini yang pertama. Masukkan ma'rifatullah dan ajar didik diri kita banyakkan mengingati Allah. Zikrullah. Zikir tu bukan sekadar subhanallah, alhamdulillah lepas sembahyang, itu zikir lisan. Lepas sembahyang baca tiga, subhanallah, alhamdulillah tiga, 3, 4 Allah Akbar, maka akan terhapuslah dosa, sama banyaknya buih di laut. Amalkan, itu Nabi suruh. Tapi zikir ni ada namanya zikir lisan. Itu subhanallah, zikir lisan. Tapi bagi kita muqtadi ini yang mula-mula untuk alam zikir ni, pertama ialah kita kena zikir lidah, zikir hati. Subhanallah. Ada link ni ustaz. Ada link. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau tidak nanti kita subhanallah tapi hati kita lalai. Ataupun untuk imam yang subhanallah kita pun nggih kat belakang. Ya. Tak betul tu ya. Jadi kita kena sentiasa ingat Allah. Zikirnya bukan saja zikir lisan, termasuk juga zikir khafi. Dalam hati kita sentiasa Allah. Mulut tak bergerak, tapi ini melalui tamrinat, exercise kena latih. Ya. Mulut tak bergerak tapi hati ada Allah. Ini yang paling penting, zikir khafi. Di samping itu zikir tu banyak, zikir dengan perbuatan zikir juga. Hayya 'alas solah. Tutup file. Habis sembahyang. Itu namanya zikir. Tapi kalau hayya 'alas solah, teruskan. Ya. Ghalib. Ya, kalau mesyuarat pukul 2.30 tu dekat pukul 7 baru nak habis. Asalnya dah dekat nak maghrib dah. Ini tak zikir namanya. Itunya zikir perbuatan. Kita nak buat maksiat tak jadi. Itu zikir namanya. Ya. Ada peluang nampak Amoy pakai mini sekerat. Ada peluang nak tengok ni. Kau tahu pun. Kan? Tapi tak buat. Itu namanya zikir. Itu namanya zikir. Yang kedua, sentiasa ingat dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah termasuklah keluarga dia, zuriatnya, sahabatnya, ya. Ahli baitnya, ya. Dan kita hendaklah bersikap rendah diri ya, kepada mereka. Jangan jadi macam Syiah. Syiah dia cela para sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, ni semua perompak ni, merompak Sayyidina Ali jadi khalifah. Ada yang mereka kafirkan. Kita wal'iyazubillah. Kita Ahlussunnah Jemaah dengan sahabat kita cukup respect, radhiyallahu anhum wa radu'an. Apatah lagi dengan Nabi. Ya. Saya punya pengurusi wajibkan kaki tangan guru-guru kita baca Syama'il Muhammadiyah. Dibagi percuma. Baca ni. Tebal tu Ustaz bukunya. Tebal tu, tanya. Dia Syama'il Muhammadiyah ni ada beberapa versi. Versi yang banyak ialah hadis saja. Itu tak tebal, itu mudah. Tapi yang kami baca ni versi yang ada syarah. Murah je. Ada syarah. Di dalam tu macam-macam jumpa ya. Dia ajar nak didik kita makan
Di bawah Nabi tak pernah makan pakai meja, pakai pinggan, makan berjamaah. Bila pengusi saya tahu, kita kena didik anak murid kita. Makan berjamaah, ikut Rasulullah. Saya kata sekarang ni tak boleh lagi nasi. Sekarang ni COVID, tak boleh makan jemaah lagi. Tapi kami dah mulakan dah. Di mana-mana kita makan berjemaah, makan duduk sekarang ni. Makan duduk. Cara Rasulullah. Jadi bila kita ada sayang kat Rasulullah, cinta Rasulullah, tentulah kita nak buat apa yang Rasulullah buat. Ini sunnah. Bila kita buat sunnah baru datang cinta. Bila kita cinta Rasulullah baru kita nak buat sunnah Rasulullah SAW. Barulah insya-Allah kita akan dapat makan telaga Kausar dekat akhirat besok. Semua orang haus. Insya-Allah. Dan pasti kita dapat bersama dengan Nabi. Sebab Allah kata, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi wakila." Ini cerita apa ni? Ini cerita Sauban. Satu ketika Sauban teresak-esak menangis tengah masjid. Agak-agak Cikgu Nurakin, kenapa Sauban menangis tengah masjid? Tolong jawab sikit. Ini Ustaz kena cerita Ustaz. cara Tok Guru jawab macam tu anak murid dia suruh jawab, dia tak nak jawab. Bagi panggil Ustaz untuk Ustaz cerita hari ni. Okey. Kalau dulu saya tugas di masjid negeri, ramai orang menangis tengah masjid. Kalau saya tanya kenapa dia menangis? Kasut saya hilang Ustaz. Kasut hilang. Sebab itu dia menangis. Tapi Sauban bukan kerana kasut hilang. Sauban menangis, "Ya Rasulullah, aku ni rindu, aku sayang engkau Rasulullah. Kalau aku rindu, aku sayang, aku jumpa engkau. Hadir kuliah-kuliah engkau ya Rasulullah. Tetapi fa idza tadhakkartul akhirah, bila aku ingat akhirat ya Allah, ya Rasulullah, engkau wa anta fil firdausil a'la, engkau duduk syurga firdaus yang tinggi. Aku siapa ya Rasulullah? Aku bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali. Aku sahabat kedai Rasulullah. Di mana aku ketika itu? Kalaulah ketika itu Rasulullah, aku sangat rindu nak jumpa kau, macam mana ya Rasulullah?" Ini kita sahabat. Maka Rasulullah tak dapat nak jawab. Kemudian sehingga turun wahyu. Lalu bila turun wahyu, Nabi jumpa Sauban. "Ya Sauban, abshir. Gembira Sauban. Kenapa ya Rasulullah?" Allah jawab kerinduanmu. "Wa may yuti'illah war rasul." Ayat yang saya baca tadi. Siapa taat Allah, taat Rasul, mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat di kalangan Nabi, Siddiqin, orang-orang benar seperti Abu Bakar, wasyuhada, orang-orang syahid seperti Sayyidina Hamzah, wassalihin, orang-orang soleh. Sekurang-kurangnya kita berada di tahap orang-orang soleh. Takut pada Tuhan, junjung perintah Tuhan, buat benda baik, tinggalkan larangan. Ini dia. Kita kena cinta kat Rasulullah, cinta kat sahabat, nak amalkan sunnah-sunnah Rasulullah, begitu tak? Perangai para sahabat, keadilan Omar, zuhudnya Omar, Abu Bakar, Osman dan sebagainya. Okey. Kemudian yang ketiga, jaga lisan daripada hal yang tidak faedah. Jaga lidah. Terutama mengumpat, masya'im bin namim Al-Quran, wala tuti'kul halafin, jangan kamu taat pada orang banyak bersumpah, banyak buat dosa, banyak namimah, mengumpat, banyak melaga-lagakan orang. Ini wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang mencela, celaka orang yang mengumpat. Ini dia. Jaga lidah kita. Kita ni bukan lidah saja. Bila saya sebut lidah, semua sifat mazmumah dalam hati kita. Ujub, riak, takabur, sombong, angkuh, pemarah, apa lagi? Cinta, gila kuasa, gila pangkat, gila gelaran, gila glamour. Buang. Sebab kalau tak buang benda yang dalam hati ni, maka sifat mahmudah tak boleh masuk. Dia hati kita ni macam botol atau macam cawan. Macam air. Macam air. Kalau dalam tu air kopi, kemudian kita nak masukkan air putih ni, curah je, memang boleh jugalah, tapi makan masa lah. Cara yang paling mudah, buang air kopi tu, kemudian tukar air putih. Itu cara dia. Maka hati kita, kalau dalam hati kita ni berkesumat dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keji, nak masuk ikhlas, nak masuk pemurah,
Nak masuk pemaaf takkan boleh masuk. Buang dulu yang dalam tu. Termasuklah nak jaga lidah. Jadi lidah kita banyak cakap. Sekarang ni pengganti lidah ialah tangan. Mulut tak pakai sekarang ni. Isteri dan suami. Ustaz ya. Ya. Isteri dan suami tak cakap dah sekarang ni. Betul. Kan? Pakai itu je, pakai tangan je. Pakai macam-macam WhatsApp. Jari yang cakap sekarang. Betul. Okey. Kemudian yang keempatnya uzlah hati. Uzlahkan hati. Asingkan hati kita, kena ada bagi masa. Kita ni sibuk. Memang sibuk ada je program mentala pakai online sekarang ni. Lagilah sibuk nak buat persiapan sebab itu urusan nak suruh saya buat apa nak buat slide tu memang saya tak ada masalah. Tak ada masalah sorry lah saya tak apa. Jadi uzlah hati kita ada masa. Dalam banyak masa takkan 5 minit tak boleh kita bersendirian dengan Allah. Memang tak, sebenarnya praktikalnya, realitinya memang tak ada masa. Yang lain kita berjam-jam ada masa. Tapi untuk 1 minit ataupun 5 minit depan Tuhan, ya Allah, hari ini banyak dosa, ya Allah, hari ini tak ada masa. Tak ada masa. Sedangkan itulah yang paling penting. Kita kena uzlah diri dengan macam mana Rasulullah uzlah di Gua Hira. Maka kita kena uzlah kalau tak banyak pun ada beberapa minit. Sebab itu rumah kita mestilah ada mihrab, tempat kita beribadat. Malangnya rumah kita semua ada. Bilik tidur ada, bilik makan ada, bilik game ada, bilik termenung ada, bilik TV ada, tapi bilik sembahyang tak ada. Ini masalah Semua bilik ada, bilik sembahyang tak ada. Jadi bila sembahyang depan TV sambil tengok bola aja. Allahu Akbar. Gol. Terkejut Ustaz. Kejap ada yang tidur tu Okey. Kemudian jadi kita kena uzlah. Bila uzlah tadabbur, barulah kita dapat rasa diri kita ini ada kekurangan, ada kekosongan. Barulah kita dapat buang sifat takabur, sombong yang ada pada diri kita. Kalau tidak kita rasa kita je betul. Seterusnya ialah pelihara diri daripada makanan-makanan syubhat. Terutama mak-mak tafiz kan. Kita mak tafiz memang kita jaga makanan. Kita tak benarkan orang kasih makanan daripada luar. Pertamanya kita tak tahu siapa yang masak. Dia masak tu berjalan je. Orang yang masak tu sembahyang ke tak sembahyang. Kita dapur kita dah ajar baca doa. Mesti ada zikir masa masak makanan. Ibu-ibu cikgu-cikgu kalau masak kalau masalah cikgu pun sibuk sekarang ni tak sebab masak kalau masak zikir zikir. Macam cerita Masyitah kan, dia zikir. Bila zikir terjatuh sikat tu, dia sikat putih Fir'aun, apa yang keluar? Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah celaka Fir'aun. Ini orang berzikir. Ini kita sambil masak, bila terjatuh sudip ke apa keluar? Semua cakap apa cat semua juga hak dia pun disebut juga. Patutnya Allah terjatuh sujud subhanallah. Baru betul. Kena jaga tu. Kemudian jadikan ini saya memang tazkirah pada diri saya sendirilah saya tak kuat ni. Cuma saya sampaikan. Sebab ulama-ulama tasawuf kata macam tu. Kalau kita nak adab, mesti jadikan solat malam atau qiyamul lail, baca Quran sebagai kecintaan kita. Jadi kalau kita la tudrakul qulub wala yutrakul qulub. Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Engkau tak kuat qiyamul lail, baca Quran. Engkau tak kuat puasa, sedekah. Banyak amal kebajikan sampai 70 cabang Nabi kita. Jangan tinggal semua. Adalah satu-satu yang kita boleh berpegang, kita amalkan. Jadi makanan kita jaga tadi, kemudian solat, jaga solat malam, jaga baca Quran. Solat 5 waktu jangan lewat. Itu tanda orang beradab, tanda orang berdisiplin. Masuk waktu semayang. Kalau kita lewat sikit antara kuliah maghrib isyak, itu tak apa terutama isyak memang dibolehkan. Ada pendapat elok kita akhirkan isyak. Kalau mazhab lain ditakhirkan isyak. Okey. Yang seterusnya ialah sebarkan cinta dan kasih sayang pada sekalian makhluk Allah. Tak kira lah. Kan bukan saja pada manusia. Kan ada orang nampak anjing terjelir lidah dia. Seorang musafir, dia nampak wadi, lembah, dia turun lembah, dia minum, dia
Keluar daripada lembah, dia tengok yang anjing pun ada terjilid lidah. Dia masuk balik ke lembah tu dengan kasutnya, dia ambil air, dibagi minum anjing tu sehingga puas anjing tu. Nabi kata ini orang ahli syurga. Ada pula orang cerita kat Nabi, seorang perempuan kuat wiridnya, zikirnya, tahajudnya, duhanya, semua amalannya kuat, tapi Nabi kata masuk neraka. Kenapa? Sebab dia ni dalam satu riwayat, walaupun dia banyak zikir banyak, tapi dia pun dia rajin jadi DJ. DJ. Juru heboh. Part time ustaz dia. Dia masuk sana masyarakat tingkap dia banyak masyarakat tingkap. Okey. Dia jaja. Satu riwayat lah, satu perempuan ni walaupun dia kuat zikir, kuat ibadat, tapi dikurungnya kunci, kucing dalam bilik, dikuncinya sehingga mati kucing tu. Maka Nabi kata orang tu, perempuan tu masuk neraka. Jadi kalau dia tak kunci, tak apa, kucing pandai cari makan sendiri, ini kuncinya. Macam tu. Jadi kita bukan saja hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hatta dengan binatang, dengan haiwan, hatta dengan malaikat pun, hatta dengan jin pun. Itu panjang cerita dia, nak cerita tentang hubungan kita dengan malaikat, dengan jin ni. Apatah lagi dengan murid, apatah lagi dengan guru. Kita kena jaga adab. InsyaAllah kalau kita mencintai orang di bumi, irhamu man fil ard yarmahukum man fis sama. Kasihlah orang yang di bumi ni, beradab dia, bersantun dengan dia, maka pasti Allah, orang yang di langit akan sayang kat kita pula. Yang ni Allah dan para malaikatnya. Itu untuk soalan kedua ni, Cikgu Nuraiti. Okey. Allahumma salli ustaz. Bagus sangat ustaz macam mana kita nak mendidik adab-adab ni. Bukan saja sebenarnya untuk murid-murid, tapi untuk diri kita. Bagaimana untuk mendidik adab dalam diri kita ni, yang menjadi tontonan kepada murid-murid dan juga anak-anak semua. Jadi ustaz, subhanallah, saya rasa sangat teruja lah ustaz dengan apa yang ustaz sebut tadi. Mula sekali yang pertama dan utama iaitu kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada di dalam hati itu yang terkeluar dalam lidah kita, dan juga apa yang terkeluar daripada tangan-tangan dan semua perbuatan kita. Okey, jadi ustaz kat situ tadi ustaz ada sebut tentang mujahadah. Saya nak terus kepada soal mujahadah tadi ustaz. Macam mana kita nak mujahadah untuk kita mendapat kesempurnaan adab tadi ustaz? Mujahadah, ataupun ustaz boleh jelaskan apa itu mujahadah dan macam mana kesempurnaan adab itu? Silakan ustaz. Okey, bila kita nak bercakap tentang adab ataupun merubah sikap, saya kata tadi kita buang sifat mazmumah, masukkan sifat mahmudah. Tapi ulama-ulama sufi menceritakan bagaimana kita nak mengubah tu bukan senang. Pertama, tahu ilmu, tahu benda baik, benda buruk, kelebihan ni, celaan orang buat maksiat ni mesti tahu. Sebab banyak orang buat dosa, buat maksiat, tapi dia tak tahu yang tu dosa. Ni kita tahu. Bila dah dia tahu, yang keduanya ialah tamrin, exercise, latih. Macam saya ni pun, ini saya bahil orangnya. Saya tak gamak nak sedekah RM1, tapi saya latih. Hari ni kalau lalu tabung Jumaat 10 sen je. Sebab orang bahil nak buat macam mana kan, saya ni bahil. Latih, minggu ni 10 sen. Minggu depan 50 sen. Minggu berikutnya RM1. Minggu berikutnya RM5. Itu latihan. Minggu berikutnya RM10. Minggu berikutnya RM50. Ada peningkatan ustaz dia. Ada peningkatan, latih bukan senang. Jangan ambil terlalu banyak. Macam Nurul Hakim, bila Cikgu Nurul kalau dah sampai RM50 nak derma, bagi tahu saya. Biar saya penerima dia. Boleh insya-Allah. Masa latih mula-mula tu 10 sen, tak payah bagi tahu saya. Tapi bila dah sampai RM50, bagi tahu saya. Dah sampai RM50. Tapi bagaimana nak dapat adab itu? Apa dia adab? Adab tu ialah dia datang sendiri. Bukan dicari-cari, bukan dipaksa-paksa. Bukan melalui peraturan. Dia tahu sendiri, tak disuruh pun dia tahu. Tapi nak dapat itu melalui exercise. Di dalam exercise itulah ada perkataan mujahadah. Mujahadah. Apa dia mujahadah? Contohlah kan,
saya ada duit RM50. Omah pesan beli barang. Tiba-tiba nampak ada orang yang sangat memerlukan duit tu. Kan? Masya Allah. Kita kan biasa cari mana duit 10 sen ni, mana duit kecil ni. Tak ada duit kecil. Yang ada RM50 dia. Masya Allah, aku tak perlukan. Beli tepung boleh Bagi besok. tahu Ustaz. Ambil RM50 tu, pejam mata, kasih balik. Tawakal Allah. Tahu Cikgu Nurul, apa akibat dia? Apa Marah akibat? bini ke? Kena marah bini satu. Yang kedua, seminggu tak tidur. Kenapa lah aku kasih dia? Kenapa aku kasih RM50 ya? Kasih RM5 cukup lah. Kan? Setan tu datang. Tetapi lawan. Kalau berlaku kali kedua, bagi lagi. Akhirnya dia akan jadi lazat. Lazat itu dicapai melalui mujahadah. Macam saya lah. Kalau dah balik pagi-pagi, balik ceramah sampai 2 pagi, 3 pagi kan, sampai ke rumah. Lepas tu baru nak parking, as-salatu khairum minan naum. Macam ni kalau ni solat jemaah kan dah solat kat rumah ni. Kalau solat kat rumah kejap je, 1 minit setengah selesai. Reverse balik pergi masjid. Itu namanya kemanisan ilmu, kemanisan iman, kemanisan ibadat. Akhirnya bila tak sembahyang berjemaah, something wrong. Ini PKP tak pergi sembahyang jemaah ni, keluh kesah. Banyak orang keluh kesah, banyak orang langgar SOP sebab sebenarnya cinta dia nak sembahyang berjemaah tu. Tapi tu kita tak galakkan, dia kena taat hati Allah, hati Rasul, ulil amri minkum. SOP kena ikut. Okey. Jadi untuk mujahadah, saya nak ringkaskan. Pertama, nak latih mujahadah ni supaya kita dapat beradab, supaya jiwa kita jadi lembut. Sebab jiwa kita keras, susah nak menangis depan Tuhan. Depan Syahruhan, depan Syekh Ruhan, mudah kita menangis. Dengan Syekh Osman dia tak menangis. Syekh Osman 1 jam dah macam 3 jam. Tapi depan Syekh Ruhan dengan si Kojol 3 jam, rasa kejap aje. Habis jadi. Jadi kena didik diri kita. Pertama, banyak lapar. Kalau tak kuat puasa pun, tak kuat puasa sunat tak apa, tapi makan sedikit. Itu satu cara. Kalau orang yang boleh rajin puasa sunat, itu lagi baik. Yang kedua, banyak diam dalam hal yang tak faedah. Kan Nabi kata, siapa beriman Allah di akhirat, maka cakap falyakul khairan aw liyasmut. Cakap baik atau diam. Nak cakap fikir, ada manfaat ke? Tak ada manfaat. Ada manfaat, bercakap. Tak ada, tak payah. Yang ketiga, tinggalkan hal-hal yang mengganggu zikir kita. Mengganggu zikir kita. Kalau boleh hafal Quran, tinggalkan benda-benda yang menghalang daripada kita baca Quran. Daripada mengulang Quran. Kadang-kadang mengulang Quran ni tak penting dengan mulut, dengan otak aja. Tapi kalau dah banyak bercakap, banyak jumpa orang, kurangkan. Bukan tak boleh jumpa orang. Kita kena masyarakat, tapi jangan terlalu bermasyarakat. Sampai tak ada masa untuk zikrullah, tak ada masa untuk beribadat pada Tuhan. Kalau hafal Quran tak ada masa untuk mengulang Quran. Itu dia. Kalau orang tak hafal Quran apa, macam Cikgu Nurul Yakin kena hafal Quran cikgu, dan juga cikgu-cikgu lain. Saya tak nak payah lain cikgu nak. Ya, insya-Allah. Sebab malu kita nanti, ada orang, saya selalu sebut hakim-hakim anak murid saya. Hakim, kamu apa yang arif ni hafal akta tu akta ni, enakmen tu enakmen ni, semua hafal dalam kepala je, tahu kat muka surat mana. Berapa surah hafal? Inna ataina kulhu inna ataina. Esok depan Tuhan dia tanya nanti, akta ni kau hafal, kanun negara kau hafal, akta ni enakmen semua, undang ni kaedah kau hafal. Kalau guru sains semua formula kau hafal. Kalau matematik semua tahu. Tapi Quran, inna ataina kulhu inna ataina. 5 waktu itu je pusing ayatnya. Tak terjawab. Kemalu nak jadi imam tu Ustaz ni. Itu dia. Kemudian banyakkan khalwat. Ataupun uzlah, banyakkan bersendirian depan Tuhan. Kemudian menghilangkan sifat-sifat cela. Yang saya kata tadi, sifat mazmumah kena buang. Kemudian jauh mencela dan buruk sangka sama insan. Kalau ada suzon rasa buruk sangka ke orang, persepsi yang negatif, sebenarnya benda tu tak betul. Sebenarnya kita tak betul. Kalau diri kita tak betul, kita anggap orang tak betul macam kita.
Tapi kalau kita betul, kita sentiasa menganggap betul orang lain. Kalau kita anggap tak betul pada orang, bosan kepada orang, sebenarnya sifat mazmumah kita yang ada dalam jiwa kita terkeluar, tergambar pada orang. Padahal pada diri dia sendiri, dalam benak dia, dalam hati dia, dalam sanubari dia. Kemudian belajar tahan disakiti dan tahan daripada menyakiti. Maksudnya jangan menyakiti orang, dan tahan disakiti. Sebab kalau kita diuji apa musibah pun, susah ke, payah ke, keluh kesah ke, itu sebenarnya Allah sayang ke kita. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau sayang hamba-Nya diuji. Ulama tasawuf dulu kalau tak sakit 40 hari dia risau. Ini Tuhan tak sayang kat dia ni, tidak diuji. Tak ingat dia. Tak ingat. Kan kita bila diuji, kalau kau sakit, kan? Kalau keadaan tak sakit, bila nak minum, bismillah pun lupa. Alhamdulillah memang tak ingat lah, tak sebut lah. Kan kita biasa makan, doa makan Allah mabarik lana, ingat. Alhamdulillah tak bunyi. Alhamdulillah tu bunyi tidak. Alhamdulillah. Muju Allah letakkan tu. Kalau tak ada memang semua hidup tak ucap Alhamdulillah. Nampak tak? Tapi kalau sakit, Bismillah. Panjang Bismillahnya. Letak pun Alhamdulillah. Bangkit pun Astaghfirullah. Itu dia guna sakit. Bila kita sakit, kita ingat Allah. Okay. Ada orang nak sakit, ada orang sakit. Cikgu pun tak ada tapi sakit itu ingatkan kita pada Allah SWT. Kemudian sentiasa bersangka baik dengan Allah dalam keadaan apapun. Diuji dengan mudah, dapat duit yang untuk Alhamdulillah. Diuji yang sakit pun Alhamdulillah. Susah dia. Ajaban li amril mukmin. Heran orang mukmin ni. Bila datang baik, syakara. Bila datang buruk pun syukur. Dia sabar. Syukur juga. Accident. Kan? Pecah kepala. Mati. Alhamdulillah, mujur dia mati. Kalau tidak hidup, tak tahulah jadi apa. Ni orang mukmin, alhamdulillah. Kalau patah tangan, alhamdulillah, mujur patah tangan, tak mati. Kalau mati, alhamdulillah mati. Ini orang tetap syukur pada Allah. Itu di antara perkara yang melatih untuk kita bermujahadah, supaya kita kena lawan nafsu kita. Dan kemuncak mujahadah ialah kemanisan. Baru dapat adab. Kalau di peringkat tamrinan, exercise, belum lagi dapat adab. Dia derma tapi hati berkata-kata. Tapi bila sampai latihan mujahadah, melepasi mujahadah, baru dapat kelazatan. Itu namanya baru adab. InsyaAllah kita akan dapat adab melalui proses yang saya sebutkan ni. Sekian. Bagusnya Ustaz ya. Bukannya senang nak mujahadah, tapi kena ada tamrinat tadi Ustaz sebut. Ada latihan-latihannya. Macam kita nak periksa Ustaz ya. Kalau buat satu soalan je boleh lulus ke? Agak-agak. Belum lagi 100 pun belum tentu lulus. Betul. Berapa? Kena banyak. Banyak buku yang kita buat latihan, barulah kita mudah untuk menjawab peperiksaan. Macam tu dah dalam kehidupan kita. Nak jadi orang baik, nak jadi orang beradab, tamrinat kena banyak. Maksudnya latihan-latihan dalam diri kita itu kena banyak, insyaAllah ya. Ustaz, kita ada 2 cabutan betul hari ni Ustaz. Sebelum Ustaz terangkan tentang tahfiz Mahat Tahfiz Ismail yang berada di Puncak Alam, kita buat satu cabutan dulu, boleh? Teknikal? Boleh. Kita buat cabutan betul sementara Ustaz berehat sebentar ya. Cabutan betul hari ini disumbangkan oleh By World Kitchen ya, yang menjual pelbagai kerepek antara pilihan kedai di Shopee. Okey. Dipersilakan kita tengok siapa yang mendapat cabutan betul hari ini. Okey, kita ada 2 cabutan, kita cabut satu dulu. Okey, siapa yang betul hari ini? Okey, dipersilakan Muhammad Alif Zikri bin Zuraimi daripada Selangor. Alhamdulillah, Muhammad Alif Zikri ya. Tahniah Alif ya. Alhamdulillah. Okey. Terus cabutan yang kedua boleh? Teknikal. Okey. Juga mendapat hamper ya daripada Bible Kitchen. Okey, seterusnya yang kedua cabutan kita
Nurliana Akilah binti Muhammad Azmi daripada Pahang. Ustaz Jauh ni Ustaz ya. Dari Pahang pun ada Ustaz ya. Jadi insya-Allah lah. Mahat Tahfiz, terima kasih kepada teknikal, tahniah kepada pemenang-pemenang cabutan bertuah ya. Jadi hari ini untuk memperkenalkan Mahat Tahfiz Ismail ni bukan saja orang Sabak Bernam, malah kita promote kepada semua pelajar-pelajar di Selangor juga di serata negara kita insya-Allah Ustaz ya. Okey, jadi Ustaz tadi dah sebut beberapa kali Ustaz sebut tentang pengerusi. Ustaz boleh cerita sekarang tentang Mahat Tahfiz Ismail Puncak Alam. Dipersilakan Ustaz. Okey, bismillah. Terima kasih ya Cikgu Nurul. Berapa minit ni? Beritahu saya. 4 minit Ustaz. 4 minit. Okay. Boleh Ustaz ya? Boleh. Kita Okey. Silakan Ustaz. seminit pun boleh kita kena latih dulu. Alhamdulillah. Terbaik Ustaz. Mahat Tahfiz Ismail kita nak ada gambar dia bandar Puncak Alam tu. Jadi Mahat Tahfiz ni dibina oleh kita punya pengurusi Tan Sri Razali Ismail. Kalau sebut nama mungkin orang tak kenal. Tapi kalau sebut pengurusi Syabas, sebelum Kerajaan Negeri Selangor ambil dulu ya. Pengurusi Syabas, orang kenal Jadi Tan Sri Razali ni, saya adalah penasihat agama dia. Jadi sentiasa mengingatkan daripada tabur duit mata-mata, tabur buat masjid. Ada masjid kita, ada masjid Puncak Alam. Tabur duit buat maat. Maat ni pun dia dah peruntukkan 40 hektar tanah. Dan sekarang kita dah buat komplek dia baru makan 10 hektar. Ada lagi banyak lagi kita boleh teroka. Dan juga akan datang kita akan buat college, insya-Allah bawa universiti ya. Okey, jadi Mahat Tahfiz Ismail ni seperti yang diterangkan tu, boleh baca sendiri ya syarat-syarat nak masuk dia. Yang kita belajar ialah dulu kita kurikulum kementerian, kurikulum kita sendiri, kurikulum JAIS. Pengambilan untuk tingkatan 1 ni kita ubah sikit hala tuju kita, iaitu selain kita belajar untuk Quran, hafal Quran, dan dalam visi kita memang kita nak jadikan orang yang ingat Quran. Quran kita ada diuji setiap minggu akan guru-guru kena pastikan mencapai KPI. Kalau murid tak capai KPI, buat cara macam mana mencapai KPI. Kalau minggu ni mesti muka 200, semua pelajar mesti sampai muka 200. Jadi tidak akan tersisir. Itu cara kita menyelia hafazan kemudian hafal Quran, kita belajar kitab Al-Azhar, termasuklah kitab Al-Azhar tu kita belajar qiraat. Kita banyak pengamalan yang akan datang ni kita khususkan melahirkan orang-orang Quran yang faham Quran, yang amal Quran, yang tahu qiraat, yang tahu ulumul Quran, yang tahu ilmu tafsir, fiqh dan sebagainya. Kemudian kita juga belajar akademik. Tapi akademik kita, matlamat kita ialah berorientasikan peperiksaan SPM dalam subjek akademik ni. Yang lain tu kita berorientasikan adab dulu baru ilmu. Pengajian ni selama 5 tahun dan sekolah kita ni bertaraf swasta, bertaraf asrama penuh. Asrama kita kadang-kadang lebih baik daripada universiti, lebih baik daripada politeknik atau sebagainya. MRSM kita boleh baik satu jam tu berapa orang aja ini memang kita Hasan Azali baru 2 hari lepas dia sebut saya buat kita ni nampak bangunan yang cantik begitu supaya orang jangan pandang leceh kepada Mahat Tahfiz, jangan pandang leceh kepada orang Quran. Kalau tidak dia sebut Mahat Tahfiz saja mestilah dhaif, teruk kedudukannya dah. Tapi boleh datang tempat kita memang cukup kondusif, cukup aman, cukup selesa pelajar-pelajar di sini. Dan kita memang didik dia dengan disiplin yang penuh. Okey, yang lain tu boleh baca sendiri, boleh pergi kepada FB kita. FB kita ada FB Mahat Tahfiz Ismail dan dapat maklumat di sana dan boleh hubungi nombor telefon yang ada kat situ dan staf-staf kita untuk maklumat lebih lanjut. Dan kita buka ni pada pelajar-pelajar kita dan daripada tingkat 1 lah. Tetapi kita sebenarnya boleh terima kalau bawah sikit umur 10 tahun, 11 tahun Yang penting pelajar tu boleh diurus tak adalah sampai kita nak urus dia boleh ngurus dia sendiri. Dan juga kita terima juga kalau lewat sikit.
ada yang lewat setahun 2 tahun ni, kita boleh terima juga. Sebab kita punya fokus pengambilan tahun ni ialah bukan setakat SPM, tapi ialah kita nak arahkan pelajar kita terutamanya kepada bidang Al-Quran ataupun qiraat. Dan ini tidak berarti tidak boleh meneroka pelajar-pelajar bidang lain. Sebab pelajar kita yang lepas 70 orang semuanya masuk universiti dalam negeri, ya. Dalam negeri dan luar negeri. Dan ada di antaranya pelajar kita memang sponsor penuh daripada Tan Sri, daripada dia belajar kat kita sampailah nanti matrikulasi dia, sampailah BA, MA, kalau PhD Tan Sri akan tanggung. Jadi namun kita masa pengambilan kita temu juga ibu bapa yang ada kemampuan bayar. Berapa dia mampu bayar, sebab kita tak nak banyak dulu pengalaman kita bila hantar anak, ibu bapa buat tak tahu je. Tengok anak pun tidak. Jadi kita tak nak rasa bertanggungjawab itu. Okey, Cikgu Nur yakin dah pandang saya semacam je. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok poster Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz atas penerangan dan maklumat lanjut. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi Mahat Tahfiz di Facebook Mahat Tahfiz Ismail Puncak Alam. Ada juga Instagram ya Ustaz ya. Bagus Ustaz ya. Maksudnya kita naikkan haibah Mahat Tahfiz ini insya-Allah. Ada juga web www.mti.my ya. Juga boleh WhatsApp pendaftar seperti yang tertera. InsyaAllah kami akan sertakan dalam sijil. Jadi jangan lupa isi sijil tadi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat promo. Bukan sahaja berkenaan Mahat Tahfiz Ismail, tapi juga penaja kita hari ini, iaitu penaja cabutan bertuah kita Bail Kitchen, yang menjual pelbagai jenis kerepek ya, yang dijual juga di Shopee. Nama kedai Shopee-nya Muhammad Ghazali Anwar. Ya, insya-Allah pelbagai jenis kerepek, dan saya buka kepada sesiapa yang ingin menaja cabutan bertuah. Bagi slot tausiah Saidul Ayyam ini, insya-Allah kami buka ruang kepada semua untuk sama-sama kita berbakti, menyumbang tenaga, menyumbang wang ringgit untuk membina generasi masa depan kita. Terima kasih Bail World Kitchen insya-Allah ya. Juga tidak lupa terima kasih kepada Ustaz Osman bin Hamzah yang telah memberi perkongsian sangat menarik, dan juga kepada semua penonton yang setia bersama MGKK Sabak Bernam insya-Allah. Wah, ada lagi kerepek ya daripada Bible Kitchen. Ada peria crispy, kita ada petola, kita ada sambal belacan pula, sambal pecal, ada kerepek bawang dan sebagainya. Okey, kontak insya-Allah. Promo ini juga ada dalam sijil, boleh cuba, boleh rasa insya-Allah. Jadi kita buka sekali lagi kepada semua yang ingin menaja cabutan bertuah sebagai satu sumbangan anda ya untuk dalam majlis ilmu ini insya-Allah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Osman atas perkongsian ini, dan ada tadi yang dah PM dah. Lepas ni jemput Ustaz Osman lagi, bersedia Ustaz ya insya-Allah. InsyaAllah untuk bersiaran lagi bersama dengan kita insyaAllah. Ni Ustaz Cikgu Nur Huda Ramli, lepas ni boleh jemput Ustaz lagi, perkongsian yang amat bermanfaat terutamanya kepada guru insyaAllah. Dah ada peminat Ustaz ya insyaAllah. Okey, terima kasih kepada semua. Selepas ini cikgu-cikgu nak ber-PDPR pula Ustaz ya. Meneruskan tanggungjawab kita. Jangan lupa dalam kita menyebarkan ilmu, kita dahulukan dulu adab-adab kepada murid kita. Kita cuba praktis walaupun ilmu yang sedikit, tapi kita cuba praktis, insya-Allah kita tidak mahu mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Ustaz sebutkan tadi. Jadi terima kasih kepada semua, terima kasih kepada teknikal, terima kasih kepada Mahat Tahfiz Ismail, terima kasih kepada Nurul Ifah Aliyah pembaca tahfiz surah Kahfi kita hari ini. Terima kasih kepada semua peminat-peminat, penonton-penonton tausiah Saidul Ayyam. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.